warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam, ahli AJK Masjid dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan, rahmat, kasih sayangnya serta di atas segala nikmat kurniaannya yang telah diberikan kepada kita, yang dapat kita rasai, yang dapat kita nikmati sehingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita, pilih kita pada pagi ini untuk dapat sama-sama kita berjemaah solat fardu subuh, yang di mana amalan ini adalah amalan yang dicintai oleh Nabi SAW, iaitu solat secara berjemaah. Lebih lagi daripada kita solat bersendirian. Ini tidak dapat tidak adalah kurniaan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsikan perihal berkaitan tentang adab-adab Islamiah, hadis-hadis yang menyatakan tentang perkara berkaitan tentang adab Islamiah. Perlu kita maklum bahawasanya baginda Nabi SAW telah diutuskan kepada kita atau kepada umat ini rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah khairul bashar, iaitu sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala utuskan di atas muka bumi ini dan menjadi contoh ikutan kita, tauladan kita. Jadi sebagai seorang Islam yang beragama Islam, yang mengaku adalah umat di kalangan Nabi SAW, maka hendaklah kita mengikuti segala apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW dan juga adab berkaitan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yakni keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga balasan yang baik di akhirat kelak, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senangnya. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita harus wajib mencontohi adab dan juga akhlak yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda seseorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti petunjuk daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar mengikuti, bahkan mengamalkan adab-adab yang baginda anjurkan melalui hadis-hadisnya, melalui percakapannya, melalui perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara adab inilah yang membezakan perkara adat dan juga ibadah. Perkara adab inilah yang membezakan perkara adat dan juga ibadah. Sebagai contoh, perkara adat. Manusia makan, kita makan. Haiwan pun makan. Makhluk Allah yang lain pun makan juga. Tapi apa yang membezakan kita makan dan juga haiwan makan? Kalau kita makan hanya semata-mata memenuhi keperluan perut kita kerana lapar, maka itu adalah perkara adat. Haiwan makan pun kerana mereka lapar.
So bila kita melakukan perkara adat, maka kita tak dapat apa-apa faedah. Tetapi sebaliknya, jika kita lakukan perkara adat itu dengan adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, contoh, sebelum makan kita basuh tangan, kita makan dengan tangan kanan, ucap baca bismillah, makan dengan niat ibadah. Semua amal perbuatan yang kita lakukan itu dikira ibadah. Jadi sepanjang kita makan itu diberkati. Dan perkara yang kita lakukan, amal perbuatan makan tu, memakan itu dikira ibadah, bukan lagi semata-mata adat. Begitu juga dengan tidur sebagai contoh. Manusia tidur, makhluk yang lain pun tidur. Tetapi apa yang membezakan kita, jika kita tidur dalam keadaan beradab, ikuti ajaran, contoh, sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka tidur kita sepanjang 6 jam, 7 jam, 8 jam tidak lagi dikira sebagai adat. Maksudnya bermanfaat, mendapat ibadah, mendapat ganjaran pahala. Jika kita amalkan dalam seharian kita, sepanjang hidup kita, setiap hari kita tidur, maka setiap jam kita tidur 7 jam itu dengan kita lakukan adab seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, maka perkara itu menjadi ibadah. Dan perkara berkaitan dengan adab inilah yang dititik beratkan oleh agama Islam, yang dititik beratkan oleh Nabi SAW. Innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Nabi menyatakan, sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Nabi datang membawa tunjuk ajaran yang baik. Sebab pada zaman kerajaan di zaman jahiliyah tu, kita dapat lihat bagaimana akhlak-akhlak Arab jahiliyah, yang mereka ini luar daripada batasan kemanusiaan. Sebab itu diutuskan Nabi SAW untuk mengajar mereka berkaitan tentang adab, akhlak dan juga perkara-perkara yang baik. Baik. Jadi disebutkan antaranya tanda-tanda kita mencintai Nabi, iaitu dengan kita beramal dengan amalan ataupun perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, di dalam kitab An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin dinyatakan limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam alamat, faman zahar fihi kana sadiqan fi hubbihi nabi wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan. Yang bermaksud dalam kitab ini menyatakan, seseorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat pada dirinya tanda-tandanya. Maka barang siapa yang zahir pada dirinya tanda-tanda tersebut adalah dia benar-benar mencintai Nabi SAW. Dan sekiranya tidak, maka cintanya hanyalah sekadar di bibir. Dakwaannya hanya semata-mata dakwaan melalui bibir. Aku cinta Nabi, aku sayang Nabi. Perkara yang dilafazkan ini perkara yang mudah, tapi ulama menyebutkan bagaimana kita nak dapat melihat seseorang itu dengan tanda-tanda benar yang mencintai Nabi. Bukan hanya dengan sekadar dakwaan, tapi dengan perilaku dia, perbuatannya yang benar-benar mengikut Nabi. Contoh yang terdekat itu para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini sangat-sangat mengikuti apa yang Nabi bawa, ajaran yang Nabi bawa. Sampaikan walaupun setelah kewafatan Nabi, bila mereka teringatkan Nabi, mereka akan berkata pada sahabat, dahulunya Nabi SAW pernah melakukan sedemikian. Dia menceritakan, sebab itulah aku juga melakukan sedemikian. Hatta diceritakan walau saya tak ingat nama seorang sahabat tu, melalui satu kawasan, dia boleh bersama dengan Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba tidak semena-mena dia tundukkan kepala dia. Kemudian sahabat kata, kenapa kau tunduk? Oh, aku teringat bila aku berjalan dengan Nabi dulu sini ada sebuah ranting yang menghalang laluan. So Nabi tunduk. Jadi aku pun tunduk, teringatkan Nabi SAW. Sampai begitu sekali. Jadi orang yang mencintai Nabi, yang sebenar-benarnya ada tanda pada dirinya. Dalam bahasa mudahnya, di dalam keadaan berakhlak lah, mengikuti akhlak Nabi SAW.
Jadi antara contohnya, tanda-tandanya adalah meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya, mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya, al-ittiba', iaitu mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam percakapan, dalam perbuatan, dan juga mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan beradab dengan adab-adab baginda sallallahu alaihi wasallam, baik dikala susah maupun senang, dikala cergas maupun malas. Sebab perkara adab ini di zaman akhir ini, kita sebut sebagai umat akhir zaman ini, perkara itu sedikit sebanyak mula hilang bila tak ditekankan, tak diterapkan. Sebab kita mudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Dalam keadaan dunia yang canggih ni, semua perkara kita boleh lihat, kita boleh dapat, kita boleh ikut dengan telunjuk di hujung jari saja. So anak-anak kita mudah terkesan, ataupun remaja-remaja kita mudah terkesan daripada percakapannya, perbuatannya. Sebagai contoh, saya juga seorang pendidik, kan. Bila melihat pergaulan budak-budak zaman sekarang dengan zaman-zaman saya, contohnya, kan, jadi pergaulan mereka pergaulan yang kita katakan agak kasar lah. Bila sembang-sembang dengan sahabat-sahabat dia pun, dari tutur bicaranya kasar. Malah tutur bicara dia dengan cikgu pun kasar. Tak ada lagi adab menghormati guru dan sebagainya. Kadang-kadang dengan guru pun, oh ya ke macam tu? Oh macam tu ya Ustaz. Bila kita bagi satu arahan, kenapa saya kena buat macam ni? Kalau nak argue pun, paling kurang sebagai seorang anak murid, kita perlu beradab, kata-kata yang lembut. Tapi tidak, zaman sekarang perkara itu, perkara yang adab tu tak ada lagi seolah-olah. Jadi batasan-batasan ini, perkara-perkara inilah yang kita perlu terapkan, perlu kita sebarkan. Jadi perkara adab ini bukan hanya sekadar halwa telinga, mudah-mudahan yang penting kita dapat mengamalkannya. Baik. Jadi di sini dalam buku ini saya ambil bab arba'una hadisan fi adabin nabawiyah, iaitu 40 hadis berkaitan tentang adab an-nabawi yang disusun oleh Sayyid Alwi Hamid bin Shihabuddin, iaitu doktor falsafah dan juga pensyarah hadis di Universiti Hadramaut, Yaman. Jadi mudah-mudahan kebanyakan para alim ulama, mereka ini mencari keberkatan dengan mengumpulkan 40 hadis. Mudah-mudahan menjadi saham akhirat buat mereka. Begitu juga kalau kita lihat dengan Imam Nawawi, antaranya hadis yang terkenal dia, 40 hadis Imam Nawawi. Jadi begitu juga dengan doktor ini, beliau menghimpunkan 40 hadis ini, dan katanya mudah-mudahan kitab walaupun yang kecil ini dapat dimanfaatkan untuk umat Islam, khususnya bagi beramal ataupun menjayakan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadisul awal, istihbabut tawsi'ati fil majlis, iaitu hadis yang menyatakan sunnahnya memberi ruang untuk duduk di dalam majlis, dalam majlis ilmu ke ataupun apa-apa majlis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang itu menyuruh seseorang yang lain bangun dari tempatnya lalu dia duduk di tempatnya, tetapi katakanlah, hendaklah kalian lapangkan dan luaskanlah tempat duduk. Muttafaqun alaih. Jadi hadis sahih. Sedikit terjemahan biografi berkaitan tentang Sayyidina Abdullah bin Umar. Siapa Sayyidina Abdullah bin Umar? Jadi beliau adalah anak kepada
Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, iaitu namanya Abdullah. Kunyahnya diberi gelaran Abdurrahman, Abu Abdurrahman, iaitu bapa kepada Abdurrahman. Ibunya pula bernama Zainab bin Ma'zun Ibn Habib Al-Jumahi. Jadi beliau ini telah memeluk Islam bersama ayahnya, sedangkan pada ketika itu beliau masih kecil lagi dan belum baligh. Jadi antara kisah Abdullah bin Umar ini, walaupun beliau masih kecil lagi, beliau inilah yang salah seorang yang ingin mengikuti peperangan Nabi, Badar ketika itu, tapi dihalang oleh Nabi SAW ketika umurnya yang masih kecil. Jadi antara para sahabat yang kuat semangat jihadnya, okey, tidak menyertai peperangan Badar kerana usianya masih kecil. Jadi menurut pendapat yang sahih, peperangan pertama yang beliau sertai adalah peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah. Dan beliau ini juga merupakan seorang yang alim, yang warak pada zamannya, dan juga orang yang berilmu yang menjadi rujukan di zamannya. Beliau sangat memberi perhatian kepada sunnah-sunnah Nabi SAW dan sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Kalau kita lihat, beliau telah meriwayatkan sebanyak 2,630 hadis. Jadi beliau telah meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijrah, setelah lebih kurang 3 bulan daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Jadi beliau meninggal dunia pada usianya 86 tahun. Baik. Jadi antara fawaid ataupun kelebihan-kelebihan dan pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini, yang pertamanya, Nabi mengajarkan kita bermuamalah dengan lemah lembut di antara kaum muslimin merupakan sesuatu yang sunat. Maksudnya apa di sini? Contohnya kadang-kadang kita rasa kita ni, contohnya ni perkara yang kadang-kadang lah kita tak sedar, kita menggunakan kita punya kuasa kan. Contohnya orang dewasa, dia tengok dalam satu majlis tu dah penuh, lepas tu kemudian dia nampak budak-budak, bangun keluar. Bagi pakcik yang duduk, nampak, bagi pakcik dulu, keluar. Jadi perkara memanggil orang tu dah duduk dah ada tempat dia dah, menghalau pula dengan alasannya sebab kita nak duduk tempat dia. Jadi perkara ini dilarang. Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi, Nabi tunjukkan adab. Okey, Nabi tunjukkan caranya. Nabi kata, jika kamu datang, kamu nampak tempat tu penuh, minta dengan izin, buka sikit boleh. Kadang sebab bila kita duduk, ada ruang sebenarnya. Bila masing-masing belah kanan dan kiri rapangkan, boleh duduk seorang lagi sebenarnya. Itu caranya, bukan dengan cara kita menghalau dia. Jadi pengalaman saya sendirilah kan, bila kita berada di majlis ilmu kan, di tempat negara Arab ni, orang Arab ni kadang-kadang dia jenis keras, jenis kasar sikit. Kadang-kadang bila khutbah Jumaat dia nampak kosong, dia main langkah je, pak. Bahu kita ni, kepala kita dia langkah je. Sedangkan perkara itu tak nampak tak molek lah. Tapi kita sebagai seorang Islam, dan juga kita ni di Asia ni, alhamdulillah dah diajarkan, orang kata apa, lemah lembutnya, sopan santunnya. Kalau kita nak lalu ke, pakcik minta maaf, tuan lalu sikit boleh? Nampak sana tak, pak langkah je. Kita minta izin tuan lalu. Budaya tu dah diterapkan dalam ajaran kita. Melalui apa kita nampak sopan santun tu, sebenarnya itu adalah akhlak Nabi. Nabi ajar kita untuk beradab. Ini dalam majlis ilmu. Ya, majlis ilmu ada yang bagus. Tapi bagaimana cara kita? Kita minta lapangkan tafassahu, minta ruang sikit, boleh tak saya nak duduk? So orang bila nampak, ni yang kita perlu tahulah. Orang bila nampak ada seorang yang hadir, jika tak ada tempat kosong bagi dia, cuba masing-masing tafassahu, iaitu lapangkan, buka sikit, insya-Allah ada. Boleh. Yang keduanya, larangan mengambil tempat duduk orang lain tanpa hak. Macam tadilah, dia rasa dia berhak, yang ni budak kecil, tak ada manfaat ni kot, halaunya. Budak-budak belakang, keluar. Yang dalam untuk orang dewasa, sebagai contoh lah.
Tapi kalau majlis itu adalah majlis ilmu, majlis umum dan tidak dikhususkan tempat daripada awal, melainkan daripada awal dia nyatakan okey, tempat untuk budak-budak di belakang. Yang depan ni dikhususkan untuk orang dewasa. Beza. So budak-budak pun tahu okey, tempat dia di belakang. Ini kalau majlis adalah majlis umum yang tak dinyatakan, yang bercampur lelaki, yang bercampur maksudnya remaja, budak, dewasa dan apa semua nak turut serta, dia dah dapat tempat tu dulu. So tak boleh untuk kita menghalaunya dengan tanpa hak ataupun dengan tanpa sebab. Baik. Dan yang ketiganya daripada hadis ini, seperti mana saya sebut, bila kita nampak ada orang yang datang untuk mengikuti majlis dan juga pada ketika itu tempat nampak penuh, so sunnahnya memberi ruang untuk duduk kepada orang yang baru datang di dalam majlis. Okey, ini yang kita lihat. Kalau di Yaman lah, so sebab mereka pun beramal dengan hadis ni, memang kalau kita nampak majlis tu ada orang baru datang je, dan masing-masing akan tengok, oh okey, mana dia kosong, dia akan panggil, okey, ruang sikit kawan kita datang. Macam tu adabnya. Tapi dan juga adab orang yang datang ni, dia nampak yang depan tu kosong, jangan dia terus melangkau. Kalau dia tahu dia lambat, ataupun dia nampak ruang yang di belakang tu ada, so dia just duduk di tempat tu je. Sebab akan mengganggu kalau nak, saya nak duduk depan penceramah lah contohnya, sedangkan dah ramai ni, dia akan melangkah. So dia duduk di tempat yang ada kosong dan ruang yang diberikan. Baik. Jadi hadis ini tidak bersifat umum, bahkan khusus kepada orang yang waras dan orang yang boleh menyakiti perasaan orang lain, seperti orang yang makan bawang mentah apabila dia masuk ke dalam masjid, dan orang bodoh apabila memasuki majlis ilmu. Jadi antara kesimpulannya yang dapat diberikan faedah dalam hadis ini, iaitu sebagai seorang Muslim, kalau kita nak minta duduklah dengan sopan ataupun mintalah dengan beradab, dan juga penuhkanlah awalnya. Inilah bila kita tahu majlis macam ni kan, yang sebaiknya kita penuhkan ruangan hadapan dahulu. Okey, penuhkan ruangan hadapan dahulu. Okey, dah penuh ruangan hadapan, so orang lain mudah, dia akan duduk di belakang. So yang kadang-kadang yang menjadi sebab apa orang tu melangkau, dia nampak ruang depan kosong tapi belakang dah penuh. Sedangkan yang adabnya, yang sebaiknya apabila ada majlis ilmu adalah kita memenuhkan di bahagian ruangan hadapan. Baik. Dan juga bagilah ruang kepada yang baru sampai. Nanti ada perbahasan, ada hadis lain menyatakan siapa yang berhak duduk. Contohnya dia dah duduk tempat tu, tiba-tiba dia keluar sekejap je pergi tandas. Kemudian bila datang balik tengok dah ada orang duduk. Siapa yang lagi berhak? Nanti ada dinyatakan pada hadis yang seterusnya. Baik. Ni ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, bab berkaitan tentang ahaqqiyatur rajul bil makanil ladzi qama minhu, iaitu pemilik tempat lebih berhak bagi tempat yang duduknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa bangun meninggalkan tempat duduknya kemudian dia kembali kepadanya, yakni tempat duduknya itu, maka dia lebih berhak dengan tempatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum kita pergi kepada faedah fawaid daripada hadis ini, kita kenalkan siapa itu Sayyidina Abu Hurairah. Jadi telah berkata Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu, para ulama telah berbeza pendapat tentang nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah dan juga nama bapa beliau dengan perbezaan pendapat yang banyak. Jadi Abu Hurairah ni banyak pendapat dia. Jadi sebelum beliau masuk Islam, antara namanya adalah Abdul Syam, iaitu hamba kepada Syams, matahari. Kemudian telah ditukar. Jadi banyaklah antara Abdul Rahman,
Jadi pendapat yang masyhur mengatakan bahawasanya Abu Hurairah namanya adalah Abdul Rahman ibn Sakhr. Okey. Adapun kunyahnya, kenapa dinamakan Abu Hurairah? Sebagaimana yang beliau sendiri ceritakan, di mana ketika itu beliau menjumpai anak kucing. Jadi Abu Hurairah ni namanya, gelarannya itu Abu, bapa kepada kucing, bapa kepada anak kucing. Jadi beliau ceritakan jadi bagaimana kunyah ini, gelaran ini diberikan kepada beliau. Jadi ketika beliau menjumpai anak kucing, beliau mengambilnya dan meletakkannya di dalam lengan jubahnya. Jadi orang Arab ni, kalau kamu tengok ada satu fashion, ada punya style jubah. Ada yang jenis yang dia punya lengan jubah yang besar. Ada. Okey, macam orang muat ke nak letak anak kucing dalam lengan jubah ni? Jadi kalau kamu pergi di Arab, ada sebahagian mereka yang jadi style jubah dia melebarkan dia punya lengan jubah ni. Jadi beliau ambil, beliau letakkan dalam lengan jubah dia. Okey. Maka ketika itu Sayyidina Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, apakah di dalam jubahmu itu? Beliau menjawab, anak kucing. Maka dikatakan padanya, maka engkaulah bapa kucing. Kalau kata itu anak kucing, maka engkau itulah jadi bapa kucing. Jadi pada ketika itu lekatlah gelaran Abu Hurairah, iaitu bapa kepada kucing. Jadi menjadi perkara adat orang Arab ini, mereka dikenali dengan nama gelaran mereka, bukan nama sebenar. Macam kita ni ada juga nama gelaran kan. Contohnya gelaran macam-macam lah, ada gelaran yang baik, gelaran tak baik. Tapi gelaran yang diberikan pada zaman Nabi adalah gelaran yang baik. Sedangkan sampai sehingga kini, lekatnya nama gelaran, malah kita tidak pun mengetahui siapakah nama sebenar mereka. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tahu nama Abu Bakar As-Siddiq? Betul. Tapi ramai yang tahu Abu Bakar As-Siddiq, nama dia siapa? Abu Bakar As-Siddiq, nama sebenar dia Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq adalah nama gelaran. Sebab apa orang Arab menggunakan nama gelaran? Sebab biasa nama Abdullah ni ramai. Abdullah yang mana? Ada Abdullah yang itu. So panjang kisahnya, banyak. Tapi bila sebut tu gelarannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang dah tahu Abu Bakar As-Siddiq dia je Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu adalah gelaran yang diberikan kepada beliau bila peristiwa apa? Peristiwa Isra' Mi'raj, yang di mana orang semua tak percaya Nabi dah. Tentang Nabi kata, aku naik ke atas langit, ataupun aku pergi ke Baitul Maqdis pada malam itu, satu hari itu. Ramai orang tak percaya. Abu Bakar Siddiq kata, siapa yang cakap ni? Nabi. Aku percaya. Dia membenarkan kata-kata Nabi. Itu gelaran dia. Adapun Abu Bakar itu adalah nama gelarannya yang masyhur lah. Okey. Jadi begitu juga Abu Hurairah. Ramai yang tak tahu siapa nama sebenar Abu Hurairah. Tapi kita kenalinya, semua makruf. Kenal Abu Hurairah? Kenal. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Contohnya kan, yang disebut sebagai gelaran Abu Kucing, bapa kucing. Daripada peristiwa ni lah. Jadi beliau telah memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, dan peperangan pertama yang beliau sertai adalah peperangan Khaybar, iaitu bersama-sama dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi beliau ni bila memeluk Islam, beliau adalah salah seorang daripada ahli suffah. Ahli suffah ni maksudnya apa? Istilah bahasa mudah je lah. Kalau kita pergi di Masjid Nabawi, dia ada satu tempat, satu kawasan yang disebut sebagai, inilah tempat dahulunya golongan ahli suffah. Ahli suffah ni mereka melazimi diri mereka beriktikaf di masjid, duduk berzikir di masjid. Dalam bahasa kita boleh kata mungkin dalam gelandangan lah, tak ada tempat yang khusus, tempat tinggal. Jadi mereka ini duduk di dalam masjid dan mengharapkan ihsan rezeki yang dikongsikan umat Islam kepada mereka. Tapi mereka ini bukan kata tak bekerja, tak. Tapi mereka ini menyibukkan diri dengan amal ibadah. Jadi contoh seperti Abu Hurairah inilah, mendampingi Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi. Jadi sebab itu beliau antara yang sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, sebab beliau antara paling banyak yang mendampingi Nabi SAW. Disebutkan pada zaman Nabi, ahli suffah itu terdapat lebih kurang 70 orang. Okey. Jadi antara peristiwa yang menariknya,
Contoh bila ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada semangkuk susu untuk diberikan kepada ahli sufah lah, kan. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi kata, Abu Hurairah, nah, kau berikanlah ini kepada sahabat-sahabatmu, iaitu golongan ahli sufah. Abu Hurairah ketika itu kata, mana cukup ni semangkuk ni, nak bagi sikit, seorang sikit ni macam mana ni? Rasul kata bagi. Lepas tu dia bagi seorang, dapat minum dengan puas, tak habis. Sampailah 70 orang ni, sampailah kepada Abu Hurairah minum. Abu Hurairah minum. Sampai Rasul kata minum lagi. Dia minum. Sampailah Abu Hurairah kata dah memang kenyang, cukup puas dah, barulah diberikan Rasulullah minum akhirnya sehingga habis susu tersebut. Jadi itu antara peristiwa dengan ahli sufahnya lah. Dan juga itu kita dapat lihat keberkatan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat Nabi itu berkat. Jadi ini perkara ini salah satu cerita, banyak-banyak lagi lah kalau cerita tentang mukjizat Nabi, keberkatan tu kan. Jadi beliau telah meriwayatkan hadis 5374 hadis. Jadi beliau wafat pada tahun 59 Hijrah ketika berumur 78 tahun di Al-Aqiq, Madinah. Beliau telah disembayangkan oleh Al-Walid Ibn Uqbah Ibn Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernur kota Madinah. Baik, jadi antara faedah yang kita boleh dapat daripada hadis yang kedua ini, iaitu Nabi ajar kita, Nabi tunjukkan kepada kita supaya apa? Supaya tak bergaduh. Kalau kita tak tahu, tak mendengar hadis ni, boleh bergaduh. Tiba-tiba kejap lagi tandas, kan? Pergi tandas, bukan dia keluar terus, melainkan kita nampak lah, dia memang keluar terus naik kereta, lain cerita. Ni dia pergi tandas kejap, tiba-tiba dia masuk, dah ada orang duduk kat tempat dia, ambil tempat dia. Kalau kita tak dengar hadis ni, tak tahu gaduh ni, ni tempat aku, tak ada, saya nampak ni memang kosong, tak ada, saya tak nak bangun, bergaduh. Sedangkan Nabi ajar macam mana adab dia? Apabila seorang meninggalkan tempat duduknya sebentar, kemudian kembali semula, maka tempat itu masih kepunyaannya. Nabi kata orang tu lebih berhak duduk, sebab itu memang tempat dia. Dia datang balik. Dan juga antara adab ataupun bahasa mudah yang kita sekarang ni, kalau paling kurang kita letaklah tanda. Kalau kita nak keluar tu letak, kalau orang Arab tu letak syal, ataupun dia letak apa-apa yang dikatakan sebagai tanda, ataupun dia maklumkan ke orang sebelah, pergi tandas sekejap, saya datang balik, macam tu. So kalau orang sebelah tahu, dia dah maklumkan, bila ada orang datang nak duduk tempat dia, minta maaf, ni ada orang dah. So tak adalah akan terjadi berlakunya persis yang faham, gaduh kan. Kita maklumkan. Jadi perkara ini kita dapat lihat suasana dia majlis ilmu, orang dah ramai tahu. Sebab apa? Sebab kita dah tahu, dah dengar hadis ni. Jadi perkara ini boleh menyebabkan perkara ini kita dapat lihat, kalau kita dengar hadis kita tahu, so kita dapat elakkan daripada pergaduhan, pertelingkahan semata-mata dengan benda kecil kita dapat duduk. Tapi kalau ada dia pun tak nak mengalah, sedangkan kita yang berhak, apa salahnya kita pun mengalah lah, tak apalah, saya ambil tempat lain, contoh kan. Tapi di sini nak dinyatakan, andai kata berlaku macam tu, siapa yang lebih berhak? So orang yang penduduk asal itu yang lebih berhak untuk mendapatkan tempatnya. Okey. Apabila seseorang kembali daripada qada hajat, macam saya bagi contoh tadilah, pergi tandas, maka dialah lebih berhak dapat tempat duduknya itu. Okey. Seseorang itu berhak duduk pada tempat duduk yang ditinggalkan sebelumnya, sama ada dia tinggalkan barang sebagai tanda ataupun tidak. Ini yang gaduhnya. Saya tak dapat tanda apa-apa pun, sebab saya anggap tak tanda, saya lah boleh duduk, sebab awak tak tanda. Sedangkan walaupun orang itu tak letak tanda, dia masih berhak lagi dapatkan tempat duduk dia. Okey. Orang yang mengambil tempat yang ditinggalkan itu seharusnya memberi ruang kepada empunya tempat. Kalau dia dengar hadis ni, tak dia gaduh lah, oh ya ke dia tempat tuan ya, minta maaf, okey saya tak tahu, saya ingat tak ada orang, nampak. So dia akan orang kata apa, berbahasa lah, minta maaf, okey silakan. Dia dengan rela hati, dia tahu oh orang yang itu lebih berhak sebab tempat asal dia, so dia akan bangun cari tempat lain. Ataupun dia akan tawassau, iaitu dia akan lapangkan lagi, boleh muat lagi ni seorang, macam tu. Nampak adab, nampak kecantikan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW.
Baik, seseorang muslim itu lebih berhak dengan tempat yang dia duduk ketika menunggu waktu solat ataupun dalam sesuatu majlis, dan bukanlah secara berterusan. Itu kena fahamlah. Maksudnya dalam majlis itu je tempat yang dia berhak, bukan selama-lamanya. Dulu aku dah duduk sini. Saya yang tempat ni memang tempat saya je. Orang dah tahu dah. Ni tempat saya je. Contoh dia dah parking siap-siap. Tak boleh macam tu. Kan? Tak boleh macam tu. Okey, yang dimaksudkan adalah bukan perkara yang selama-lama itu tempat itu miliknya, tak. Tapi dalam ketika satu majlis itu, kalau kata dia menunggu waktu solat pada hari itu, pada hari itulah. Dia tak boleh cop tempat itu sampai bila-bila. Sebab dia tak ada hak. Tak ada hak untuk menandai tempatnya, melainkan kalau ada setengah masjid dan dinyatakan siap-siap ruangan VIP khas. Tapi sebagai adab kita tanya, okey, ini ruangan untuk siapa? Tu lain cerita. Tapi kalau macam ruangan umum ini, so dia tak ada hak untuk ini tempat aku, tempat saya. Okey, baik. Okey, jadi saya rasa insya-Allah untuk hari ini sekadar 2 hadis dahulu berkaitan tentang adab dan sunnahnya untuk kita. Yang pertamanya memberikan ruang kepada orang yang baru masuk. Tapi ini kita boleh katakan tak terpakai dalam keadaan sekarang lah. Sekarang ini kita perlu mematuhi SOP yang telah diletakkan oleh kerajaan. So kita duduklah. Yang penting kita dapat manfaat ilmu tu, majlis ilmu itu. Walaupun kita tahu sunnahnya ketika dalam majlis ilmu kita duduk rapat-rapat. Kita duduk rapat-rapat dan penuhkan ruangan hadapan. Tapi perkara ini tak dapat dilaksanakan dalam keadaan kita musim PKP ini dan sebagainya. Tapi yang penting walaupun sedemikian, tak apa, kita patuhi ikut yang telah diletakkan oleh kerajaan. Tapi yang penting manfaat itu, iaitu manfaat kita nak dapatkan ilmu, nak dapatkan perkongsian, itu yang lebih utama lagi. Adapun saya nyatakan ini yang sebenarnya lah, seharusnya, sebolehnya. Okey, kita duduk di ruangan majlis ilmu. Dan yang keduanya, hadis yang berkaitan tentang adab. Apabila seorang itu kembali kepada tempatnya, maka berhak dia mendapatkan tempatnya itu kembali. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah saya akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.